Terima kasih. Saya sebenarnya dilantik oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kedah pada 16 bulan 9 tahun 2013. Memang betul lah pada masa itu keadaan agak kritikal, tetapi sebenarnya selepas saya datang dan dengan bantuan pengurusan yang sedia ada, kita telah dapat menyelesaikan banyak isu lah yang tertunggak sebelum ni telah dapat diselesaikan, umpamanya isu kebajikan staf, di mana kenaikan gaji dan allowance tu telah dibuat, dan juga pembayaran gaji mengikut tempoh yang seperti yang sepatutnya. Kita telah juga mengaktifkan semula rawatan kesihatan di klinik-klinik panel, dan banyak lagi lah sebenarnya yang kita telah jaga kebajikan staf kita, terutama juga dari sudut orang kata hubungan, komunikasi antara staf dengan pihak pengurusan, di mana kita wujudkan semula badan kebajikan. Kita akan wujudkan semula majlis bersama jabatan, di mana staf-staf Queen tu memang secara langsung boleh meluahkan perasaan dan juga pandangan dia terhadap Queen dan kebajikan staf. Di samping itu, kita dalam proses untuk menubuhkan koperasi insaniah lah, di mana koperasi ini akan juga melakukan skim pembiayaan, dan juga koperasi akan diberi ruang untuk melakukan perniagaan, di mana ahli-ahli itu 100% adalah warga Queen. Itu juga peluang perniagaan dalam masa yang sama meningkatkan kebajikan kepada staf-staf Queen. Jadi saya lihat walaupun dulu moral tu agak jatuh, sekarang moral tu telah meningkat semula, sebab saya dah adakan pertemuan dengan semua staf di dua-dua kampus, kampus Mergong dan kampus Kuala Ketil, dan saya telah bertukar-tukar pandangan dan mendapat feedback dari mereka, dan saya nampak mereka telah mula bersemangat dan gembira untuk meneruskan sumbangan dan perkhidmatan di Queen. Jadi kalau ada orang kata keadaan tidak menentu, tidak stabil dan sebagainya, itu semua tidak betul lah. Jadi kalau saudara-saudari masuk sini pun nampak keadaan begitu tenang dan tidak ada isu-isu besar yang menjejaskan moral dan kebajikan staf. Jadi itu yang kita buatlah. Apa-apa yang tertunggak dari sudut keuangan, dari sudut gaji dan allowance, semua telah kita pulihkan, dan kita telah lakukan. Saya rasa itulah antara sebab mereka telah gembira semula lah. Begitu dengan pelajar. Pelajar tidak ada isu kat sini. Barangkali hanya soal asrama pun kita telah sediakan asrama yang mencukupi, dan kita telah upgrade sedikit perkhidmatan di asrama, umpamanya prasarana jaringan internet, dan kita sebenarnya juga membantu pelajar-pelajar kita untuk mengurus dan mendapatkan pembiayaan. Umpamanya PTPTN, MARA, Yayasan Peneraju, Satu Malaysia, bank-bank, zakat, Baitul Mal dan sebagainya. Dan kita juga menggalakkan pelajar-pelajar berhubung terus dengan saya. Saya sebenarnya dah berjumpa pun dengan Majlis Perwakilan Pelajar, sama ada yang lama dan yang baru. Dan saya menghadiri majlis beliau pada 3 malam yang lepas. Mereka sebenarnya amat gembira dengan hubungan baik antara pengurusan dengan pimpinan pelajar. Dan saya juga telah pergi membuat lawatan tak rasmi kepada jabatan-jabatan di sini dan berjumpa dengan semua staf. Jadi kalau orang kata mereka tak gembira ada isu, sebenarnya itu tidak betul. Saya tak tahulah dulu, saya tak nak pandang ke belakang, saya nak pandang ke hadapan. Pada masa ini dan hadapan, semua warga Queen dalam keadaan baik dan gembira untuk memberi sumbangan, dan mereka sekarang ni rasa saya telah
melonjak moral mereka untuk meningkatkan sumbangan, dan saya rasa imej kita akan dapat dipertingkatkan. Okey. Isu kampus Kuala Ketil, Prof, nampaknya masih di luar sana masih kelihatan macam belum selesai. Tapi apa status sebenarnya setakat ini? Pada masa ini, College Universiti Insania Queen menggunakan kedua-dua kampus. Dari sudut ekonominya, kita mengoptimumkan sumber-sumber yang kita ada, termasuklah sumber kampus ataupun bangunan. Jadi sekarang ada sebahagian kuliah ataupun fakulti di kampus Kuala Ketil dan ada sebahagian di kampus Mergong. Jadi kita berhasrat untuk meningkatkan lagi penggunaan kedua-dua kampus ini dalam memberi perkhidmatan pendidikan yang bermutu dan meningkatkan akses kepada pengajian tinggi, bukan hanya kepada pelajar-pelajar dari Malaysia tetapi juga dari pelajar-pelajar luar negara. Pada hari ini kita ada lebih daripada 1,000, lebih kurang 1,200 pelajar antarabangsa yang datang daripada 40 negara. Jadi apabila kita ada dua kampus, jadi kita mempunyai ruang yang luas untuk meningkatkan pengambilan pelajar. Jadi tidak ada timbul isu kata kita hanya guna satu kampus. Sebenarnya dua-dua kampus memang kita gunakan pada masa ini. Dan akan terus digunakan. Dan akan terus. Sebab kalau kita nakkan pertambahan pelajar, memang kita terpaksa guna dua-dua. Jadi tak timbul kampus Kuala Ketil is for sale tak? Tidak, siapa yang kata nak jual? Itu kampus yang begitu indah dan baik dan untuk pembelajaran, dan memang kita dah ada benda tu. Saya tidak fikir kita nak jual, kita nak gunakan sepenuhnya. Itu istilah dia, strategi mengoptimumkan sumber. Jadi bukan soal kampus saja kita optimum, soal sumber manusia. Jadi tenaga pengajar, selain daripada mengajar kursus dia ada, kita juga nak menggalakkan program-program kursus pendek, program-program eksekutif, yang program-program juga CSR kepada JKK, masjid dan sebagainya, mana-mana organisasi yang kita boleh buat di Mergong dan juga boleh buat di Kuala Ketil mengikut permintaan. Jadi kita ada advantage sebab kita ada dua kampus. Jadi itu juga menjana pendapatan kepada universiti dan pendapatan tambahan pada staf. Ini juga bila naik pendapatan, maknanya meningkatkan kebajikan staf, kan? Selain pada itu, kita juga akan melakukan program yang franchise, yang hanya kita franchise program, kita kawal mutu kurikulum, tapi kita dapat bayaran dari segi fee, franchise fee itu. Ini juga meningkatkan pendapatan universiti lah, insyaAllah. Okey, Prof, ada beberapa kebimbangan oleh beberapa pihak yang mengatakan Queen telah melakukan beberapa rombakan kepada kursus dan struktur kurikulumnya yang dikatakan dan dibimbangi akan menjejaskan prestasi dan reputasi Queen. Apa reaksi Prof? Ini saya kata saya tergelaklah dengar sebab saya datang sini mula berkhidmat 16 September pada hari inilah, hari ini 3 hari bulan November. Masa saya datang kita ada 47 program atau setengah orang panggil kursus lah, 47. Jadi pada hari yang sekarang ni kita masih kekal ada 47 program. Jadi tambah pun tidak, kurang pun tidak. Jadi kalau kata perubahan struktur program, langsung tidak benar. Tidak ada apa-apa lagi perubahan dalam program. Pada saya, program ni telah memadai untuk membawa kita ke arah universiti penuh. Apa yang perlu buat ialah kita memperkasa dan mengukuhkan kualiti penawaran program. Itu saja. Jadi itu saya rasa tomahan liar yang tidak benar lah. Saya harap rakan-rakan di luar supaya tidak lagi membuat tomahan beginilah. Kalau kita ikhlas, datanglah jumpa saya
telefon saya ke, email saya ke, nak tanya maklumat, saya sedia bila-bila masa bagi maklumat lah. So saya berharap supaya perkara begini tidak lagi berlaku di masa akan datang lah. Jadi tidak ada perubahan dalam struktur program akademik dan tidak ada lagi perubahan dalam struktur organisasi pada masa ini. Ya, okey. Okey, setakat ini sejak Prof mengambil alih kepimpinan Queen, bagaimana kerjasama dan usaha-usaha yang dibuat oleh kerajaan negeri untuk membantu menyelesaikan pelbagai cabaran Queen dalam mengangkat martabat Queen di peringkat nasional dan antarabangsa? Saya sebenarnya amat terima kasih lah dan bertuah kerana kerajaan negeri Kedah memang amat membantu dan memberi sokongan sepenuhnya kepada kita. Dan kerajaan negeri di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Mukhris memang mahukan Queen menjadi universiti yang ternama satu masa nanti dan mencapai tahap universiti penuh, dan sebab itu mereka meneruskan grant, pemberian grant kepada kita buat masa inilah dan beberapa tahun yang akan datang. Tapi dalam pada itu pihak pengurusan Queen sendiri juga sedang merencanakan rancangan strategik untuk membolehkan kita mengurangkan kepergantungan kita kepada kerajaan negeri. Malah insya-Allah pada satu masa akan datang kita pula yang menyumbang keuangan pada kerajaan negeri. Kita cuba nak jadi satu organisasi entiti yang menyumbang kepada pemiliknya, iaitu kerajaan negeri, bukan hanya penerima saja. Kita nak jadi pemberi, insya-Allah apabila kita telah dapat meningkatkan bilangan pelajar dan melestarikan keuangan, itu kita akan lakukan. Dan kalau mengikut perancangan saya, insya-Allah bermula pada tahun 2016 lah kita akan memberi sumbangan keuangan kepada kerajaan negeri dan tidak lagi menerima sumbangan. Kalau kita menerima kan kita anggap dalam bentuk pinjaman lah. Kita insya-Allah akan, universiti akan bayar semula. Itu je. Apa masa depan akhir sekali, Prof, apa misi dan harapan Prof? Apa dream Prof terhadap Queen? Saya sebenarnya mempunyai satu rancangan yang strategik dan teratur untuk Queen yang akan saya bentangkan dalam mesyuarat ahli lembaga pengarah nantilah, dan juga untuk mendapat persetujuan daripada kerajaan negeri. Tapi apa yang saya rancangkan pada masa ini sekurang-kurangnya ada 3 teras yang utama. Yang pertama, kita hendak melestarikan kedudukan keuangan universiti. Melestarikan maksudnya kita nak meningkat dan menjadikan kedudukan keuangan kita tu mapan. Makna dia dalam bahasa Inggeris kita kata sustainable. Jadi kita tidak lagi bergantung kepada pihak-pihak ketiga dalam membiayai pengurusan dan pembangunan universiti. Jadi untuk melestarikan ini, pertama buat masa ini kita memang mengambil pendekatan belanja berhemah. Kita cuba di mana ruang-ruang yang kita boleh mengurangkan kos, kita kurangkan. Sebab itu macam saya sendiri pun tidak ada masalah kalau saya pergi mesyuarat di Kuala Lumpur, saya naik kapal terbang Air Asia ke asal apa yang murah lah, mas ke asal yang murah, tidak mengikut kelayakan. Dan saya pun sebenarnya tidak buat klaim lah, sebab saya tahu saya nak jadi contoh untuk mengurangkan perbelanjaan tu pada tahun inilah, pada tahun ini. Jadi aspek-aspek lain juga kita lihat di mana kita boleh kurangkan. Macam kalau satu persidangan mesyuarat tu, kalau perlu pergi satu orang lah, tak payahlah pergi 2-3 orang, asalkan partisipasi dan matlamat kita tercapai. Contohnya begitu. Dan sebab saya pun sebenarnya
banyak juga bila saya pergi mesyuarat dan persidangan tu dibayai sepenuhnya oleh orang yang menjemput. Jadi saya tidak gunalah duit universiti. Tu contoh. Banyak contoh tapi tak perlu sebutlah, maksudnya belanja berhemah. Yang kedua yang penting seperti yang saya nyata tadi sebelum ni, kita nak mengoptimumkan penggunaan sumber. Sumber ni ada 3 aspek. Satu, sumber manusia. Jadi saya nak lihat semula juga di segi teaching load misalnya. Siapa yang masih kurang mencapai tahap yang ditentukan oleh pihak universiti di segi teaching hours tu kan, kita nak tambah teaching hours. Begitu juga kita nak menggunakan kepakaran kita ni untuk terlibat dalam program, katakan program khusus jangka pendek, terlibat dalam aspek perundingan, dalam aspek penyelidikan yang dikomision yang dapat bayaran. Jadi kepakaran akan digunakan untuk menjana penambatan pada universiti dan juga kepada tenaga-tenaga pengajar berkenaan juga, sebab mereka juga akan dapat imbuhan sampingan selain daripada gaji mereka. Itu contoh penggunaan sumber lah. Barangkali kita juga boleh mengadakan menawarkan program-program dalam masa hujung minggu, di mana staf kita juga yang kita utamakan untuk mengajar, dan kalau mereka mengajar di situ, dia dapat bayaran lain daripada gaji mereka, dan universiti pun dapat pendapatan, dan resource kita digunakan optimum. Makna kampus, bangunan kita digunakan secara optimum. Itu maksudnya. So itu manusia. Yang kedua, kampus tadi. Kampus kita ada 2 kampus. Kita ada banyak space. Space ini digunakan untuk pertambahan pelajar. Space ni digunakan untuk program-program yang saya sebut tadi. Jangka pendek, khusus, seminar, dan orang nak menyewa. Kita benarkan orang awam, orang swasta nak sewa. Tapi janji bayarlah, jangan sewa tak bayar. Kan? Bayar. Dewan kita ada 2 dewan. Dewan di Mergung, dewan di Kuala Ketil besar, dengan peralatan yang canggih. Malah kalau bilik seminar pun nak buat mesyuarat, boleh bayar mengikut 1 jam ke, ikut hari ke, kita ada kadar dia. So macam kampus Kuala Ketil misalnya, ada banyak ruang untuk perniagaan. Bank nak masuk, bayar sewa lah. Macam ada untuk kedai kafeteria pun akan bayar sewa. Kedai buku, walaupun koperasi kita, dia di segi sewa kena bayar juga kan. Business is business. Tak boleh lah dia koperasi kita bagi free, tak. Dia still have to pay sewa dan dia buat business lah. Contoh begitulah. Jadi itu yang kita maksudkan optimization of resources. Begitu juga dari sudut keuangan. Kalau kita ada banyak sumber keuangan, sebenarnya keuangan itu sendiri juga boleh generate keuangan. Keuangan sendiri boleh generate another keuangan. Kita memang aktiviti kita insya-Allah halal thayyiban lah. Kita mesti syariah compliant lah. Ini universiti Islam pelajar semua Islam. Kaki tangan pun boleh kata 99.9% Islam lah. Saya boleh kata 100% lah Islam. Jadi orang kata parameter-parameter itu kita memang tidak larilah. Yang sebenarnya itulah niche kita. Program-program saya kata 47 program tadi, dia memang dia Islamic base. Walaupun dia katalah ambil hospitality, tourism, dia Islamic base. So student tu diajar mengikut kaedah-kaedah Islam, dan juga kat sini ada hafalan. Saya dipahamkan kalau di Universiti Al-Azhar, dia hafalan tu 4 juzuk. Kita lebih baik pada Al-Azhar, kita 8. Lebih baik pada, adalah juga pandangan supaya dapat dikurangkan, tapi pada masa ini kita guna lebih 28. Kita akan telitilah, mungkin bagi program yang non Islamic Studies proper mungkin kita boleh kaji, tapi pada masa ni tak ada perubahan. Kata ada perubahan itu semua tak betul. Saya dapat ada pandangan, tapi kita belum lagi membincangkan secara serius. Ada pandangan dari kawan-kawan lah yang hantar email, hantar SMS pada saya terima. Kita kata kita dalam kajian lah.
sesuatu benda kita kena buat kajian, ya. Walaupun saya jadi direktor, sebenarnya keputusan tu keputusan pengurusan. Saya akan bawa dalam pengurusan apa-apa perubahan nak dibuat, bukan sekadar pengurusan di universiti, tetapi lembaga pengarah universiti, ya. Kalau benda-benda yang bersifat dasar dan juga kewangan yang besar, ya. Tapi urusan operasi memang di peringkat universiti lah, ya. Okey. Okey. Lagi satu, itu tadi orang kata matlamat pertama ke arah kelestarian keuangan, ya. Jadi kita, saya dah sebut tadi ada banyak program kita untuk meningkatkan pendapatan, macam iuran pelajar, tempatan antarabangsa, program jangka pendek, program franchise, ya. Dan juga kursus latihan profesional. Contohnya, kita ni banyak pakar kat sini tentang kehakiman syariah, tentang keuangan dan perbankan Islam, ya, tentang kaunseling masyarakat. Yang ini akan kita jual. Yang kalau tak boleh buat dalam waktu hari bekerja, kita buat dalam waktu cuti mingguan. Kalau di Kedah ni hari Jumaat, hari Sabtu lah, kan dia akan bayar mengikut kredit yang diambil. Dia kumpul kredit-kredit tu, dah lama dia dapat sama ada sijil atau diploma atau ijazah, mengikutlah tahap yang mereka ambil, ya. Jadi itu masih dalam melestarikan keuangan. Yang kedua, masa depan hala tuju yang kedua ialah kita nak menjadikan Queen ni sebagai universiti penuh. Jadi target saya menjelang 2015, Queen ni akan jadi universiti insaniah. Tak ada dah college tu, tak ada dah. So dalam bahasa Inggeris, Insaniah University. Bahasa Melayu, Universiti Insaniah, ya, insya-Allah. Jadi sekarang ni kita dalam peringkat memastikan supaya program-program kita 47 tadi tu memenuhi kehendak-kehendak badan akreditasi. Umpamanya program-program yang bukan perubatan, MQA. Yang perubatan, MQA dan MMC. Kita kena comply, ya. Makna compliant lah kepada itu. Memang kita dah buat untuk setara punya penilaian pada tahun hadapan. Kita sebenarnya dah mula dah untuk mengumpul maklumat dan menambah baik daripada apa yang lepas, ya. Untuk maklumat umum, pada masa lepas, masa saya datang, Queen ni dia mendapat setara 4 dalam rating MQA. 4 tu maksudnya sangat baik. Bahasa Inggeris very good. Tetapi saya nak naikkan tahap ini kepada 5. Dalam bahasa biasa kita kata 5 bintang lah, bertaraf 5 bintang. Ya, setara 5 bintang. Sebab 5 bintang ni maksudnya cemerlang. Bahasa Inggeris dia kata excellent, ya. Jadi kalau kita nak jadi universiti, eloklah kita cemerlang, kan. Itu sebab tadi ada hubung kait antara matlamat mendapat setara 5 dengan universiti penuh. So insya-Allah bila setara MQA datang membuat audit pada tahun hadapan, kita akan memenuhi kehendak ataupun set-set kriteria yang ditetapkan oleh MQA itu, supaya kita memenuhi tahap 5 tu. 5, ya. Dan insya-Allah juga mungkin saya kata mungkin, ya, sebab tertakluk kepada MQA, program apa yang dia nak melakukan di setara. Di setara ni maksudnya program-program tertentu macam yang dah ada sekarang ni, katalah perubatan, kejuruteraan, ya. Tapi kita perubatan belum boleh sebab kita baru ada tahun 2. Dia syarat dia mesti dah ada graduan, ya. At least dah ada satu batch graduan baru dia boleh. Macam engineering kita ada, tapi kita pun baru juga, ya. Hospitality pun termasuk dalam di setara, tapi kita pun belum mengeluarkan graduan, ya. Tapi kita telah melakukan perancangan dari sekarang, terutama program hospitality dan halal food tu, untuk masuk dalam di setara pada masa akan datang. Dan kita target kita mendapat 6 bintang. Ini yang tertinggi lah,
6 bintang untuk di setara tu. Jadi saya dah minta dekan atau kuliah hospitality dan rakan-rakan di sana untuk membuat persediaan perancangan daripada sekarang. Jangan tunggu MQA nak datang baru kita nak buat lah. Jadi itu orang kata hala tuju masa depan Queen yang kita sedang nak buat, dan seterusnya yang ini juga amat penting, kita nak mengukuhkan lagi jaringan industri. Macam saya sebut tadi, ada banyak sebenarnya peluang-peluang kita untuk buat franchise di bukan saja di luar Kedah tetapi di luar Malaysia. Misalnya pasaran di Indonesia, di Thailand, dan saya telah pun berbincang dengan rakan-rakan di sana dan sekarang ni dalam proses operasi dan penyediaan lah di Thailand sebagainya. There are a lot of market tentang program-program Queen jadi kerjasama tu bukan sekadar untuk program, tapi kerjasama untuk katakan untuk mendapatkan student kita dilatih dalam internship program, umpamanya dengan syarikat Setia Haruman ataupun MK Land mereka ada perhotelan, ada 7 di Malaysia ni. Secara prinsip mereka setuju untuk mengambil pelajar kita untuk internship. Ada di Langkawi, ada di Sabah Jaya. Itu contohlah, ada banyak lagi. Saya hanya bagi satu contoh yang jalinan industri tadi untuk kebaikan Queen dari sudut menaik taraf kebolehan pelajar, kebolehan pasaran atau kedapatan kerja pelajar, dan dalam masa yang sama juga meningkatkan peluang untuk mendapat pendapatan daripada sumber-sumber lain selain daripada yuran pengajian di sinilah. Jadi kita juga akan bertemu pihak-pihak industri untuk mendapat penajaan, endowment dan juga pihak-pihak ketiga untuk membiaya pelajar. Umpamanya ni contoh pelajar yang tidak cukup pembiayaan PTPTN dalam perubatan. Jadi baki dia tu kita cuba dapatkan tajaan daripada bank-bank yang ada di Malaysia untuk menampung baki daripada jumlah yuran tu. Yuran kita sebenarnya memang antara yang terendah lah. Kalau perubatan tu baru 250. Universiti lain ada 1 juta, ada 800,000, 500,000, kita terendah. Tapi oleh kerana kita percaya dalam meningkatkan akses pendidikan tinggi pada rakyat kita, terutama daripada kalangan yang miskin, jadi kita terima juga mereka dengan mendapatkan PTPTN dan juga mencarikan mereka ruang lain untuk menampung, macam bank juga daripada daripada zakat dan sebagainya. Itu antara jaringan yang kita buat pihak luar untuk pelajar, untuk universiti dan untuk meningkatkan pendapatan kita. Jadi itu adalah antara perkara yang kita buat mulai sekarang dan masa depan, dan akhirnya apabila kita dapat melestarikan keuangan, kita dapat menaikkan taraf universiti daripada universiti kolej pada universiti, artinya kita dapat menaikkan mutu pendidikan dan mutu program yang kita tawarkan. Jadi itu sendiri akan meningkatkan imej dan citra universiti dan membolehkan universiti menyediakan perkhidmatan pendidikan yang lebih baik lagi kepada pelajar-pelajar dan juga meningkatkan sumbangan universiti kepada kebajikan staf. Jadi kalau perkara ni berlaku dan berterusan, jadi kita akan jadi universiti yang saya kata tadi berkualiti tinggi, jadi kalau boleh orang kata universiti pilihan pertama pada pelajar-pelajar di Malaysia dan di luar negara. Dan bila kita dapat melestarikan keuangan, kita satu masa insya-Allah dalam masa tidak berjauh dapat memberi sumbangan kepada kerajaan negeri, sumbangan dalam bentuk keuangan juga untuk mengurangkan beban
kerajaan negeri terhadap pembangunan universiti. Jadi kita boleh membantu untuk membayar pinjaman yang berkaitan dengan bangunan kita. Ya, jadi itulah hasrat saya dan rakan-rakan pengurusan supaya kita dapat lakukan, dan insya-Allah boleh menangkis segala tomah dan juga pandangan-pandangan liar yang tidak benar yang dilakukan terhadap Queen, ya. Jadi saya minta semua rakan-rakan di luar sana mohonlah ikhlas kalau boleh berbincang, datang jumpa saya untuk sesama membantulah meningkatkan imej dan mutu Queen sebagai universiti Islam yang tersohor satu masa nanti, insya-Allah. Sekian, terima kasih.